Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik, pagi ini kita akan belajar tentang cerpen baut yang ada dalam buku antologi Bintang Hati Awak. Bintang Hati Awak. Okey, buku Bintang Hati, buku antologi yang kecil itu. Jadi tajuk hari ini adalah baut. Okey, awak boleh lihat juga dalam buku aktiviti pada halaman 82 hingga 84. Okey, selepas awak tonton video, seperti biasa awak akan buat latihan. Okey, baik, kita pergi kepada objektif pembelajaran awak pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat mencapai, yang pertama awak akan membaca sinopsis cerpen dengan intonasi yang betul. Jadi awak boleh rujuk kepada buku aktiviti awak juga. Kemudian murid iaitu awak akan mengenal pasti watak yang terdapat dalam cerpen. Jadi dalam cerpen ini kita akan mengenali watak binatang, tidak semestinya orang ya. Kemudian awak akan menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 10 soalan objektif dengan betul. Saya akan berikan latihan dalam bentuk soalan objektif, 10 soalan. Jadi saya mengharapkan awak akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan betul. Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang pertama kita lihat kepada sinopsis. Okey, sinopsisnya sangat panjang. Okey, jadi kita lihat dahulu. Sambil itu awak baca juga. Beluntung iaitu yang ini ialah watak utama kita. Beluntung merupakan murid darjah 6 di Sekolah Rendah Kerajaan Timbang Pasir. Beluntung tinggal di Kampung Layong yang terletak berhampiran dengan Sungai Layong. Beluntung mempunyai 2 ekor haiwan yang amat disayanginya iaitu baut, seekor kambing dan juga tuyuk, seekor kerbau. Okey, jadi kita ada watak sampingan baut, kambing dan juga tuyuk iaitu seekor kerbau. Beluntung mahu menjadi murid yang pandai dan dia berusaha gigih untuk memperoleh ilmu. Beluntung terpaksa melalui 6 batang sungai untuk sampai ke sekolahnya. Beluntung ke sekolah dengan menunggang tuyuk. Jadi Beluntung ni dia ke sekolah dengan bukan menaiki bas pelajar, bukan menaiki kenderaan tetapi menaiki seekor kerbau. Okey. Baut sangat takut air. Namun lama-kelamaan baut dapat menyeberangi sungai berkat kegigihannya. Jadi baut ni seekor kambing yang pergi ke sekolah, kerbau, tuyuk bersama dengan beluntung. Tapi pada satu hari baut ni berusaha untuk ikut sama tuyuk dan juga beluntung ke sekolah. Okey? Sebab baut ni dia takut akan air. Peristiwa itu memberikan semangat kepada beluntung untuk berusaha dengan gigih demi mencapai kejayaan. Di dalam kelas, kawan-kawan beluntung mengejeknya kerana badannya berbau seperti kerbau. Beluntung tidak mempedulikan ejekan kawannya kerana dia sememangnya datang ke sekolah dengan menunggang kerbau. Okey, seterusnya, pada masa rehat, beluntung mencari baut dan tuyuk. Tuyuk seperti hilang arah apabila melihat baut tiada. Beluntung mencari baut di padang, di kebun sekolah dan di jalan raya, tapi baut masih tiada. Apabila masuk ke dalam kelas, Beluntung terkejut apabila melihat baut berdiri di sebelah Cikgu Rambuyat. Beluntung meminta maaf atas perbuatan kambingnya itu. Beluntung membawa baut keluar sambil memarahi kambingnya itu. Beluntung terfikir untuk tidak membawa baut ke sekolah lagi kerana baut telah memalukannya. Baut segera berlari ke arah tuyuk. Rupa-rupanya, kenapa baut ni mencari beluntung di dalam kelas? Kerana baut ingin memberitahu kepada tuyuk bahawa kepada beluntung bahawa tuyuk suka bernafas kerana tali telah melilit leher tuyuk. Okey, jadi beluntung ni berasa kesal kerana dia telah memarahi baut. Okey, semasa pesta lumba kerbau diadakan, tuyuk turut menyertainya. Maksudnya beluntung bersama tuyuk lah. Beluntung berasa agak hairan apabila ayahnya tidak pergi ke pesta itu dan meminta baut ditambat. Maksudnya yang pergi ke pesta itu hanya beluntung dan juga tuyuk. Baut tinggal di rumah. Ibu beluntung juga tidak pergi ke pesta itu kerana sakit. Tuyuk telah menjuarai pertandingan itu. Beluntung yang memperoleh wang RM10, RM10 hasil kemenangan tuyuk, mahu membeli seekor kambing untuk menemani baut. Okey, seterusnya apa yang berlaku pelajar? Apabila pulang ke rumah, apabila beluntung pulang ke rumah, beluntung berasa pelik apabila melihat ramai orang di rumahnya. Beluntung terus mencari ibunya kerana dia risau kan ibunya tadi sakit. Beluntung berasa lega apabila melihat ibunya sihat. Walau bagaimanapun, beluntung masih tertanya-tanya kenapa rumahnya dikunjungi oleh orang ramai, orang kampungnya. Apabila menemui ayahnya, barulah beluntung tahu bahawa ayahnya mahu mengadakan kenduri kesyukuran untuk meraihkan kejayaannya yang memperoleh 98% markah dalam peperiksaan darjah 6. Okey, dalam cerita ini beluntung ni sangat pandai, dia telah cemerlang dalam peperiksaan darjah 6. Okey, dalam
Dia merupakan orang pertama dalam kampung itu yang memperoleh markah yang sangat tinggi, 98%. Kemudian beruntung terdengar baut menjerit-jerit. Dia berlari tetapi terlanggar tunggur kayu lalu tersungkur dan tidak sedarkan diri beberapa ketika. Okey. Jadi bila dia dengar baut menjerit, dia pun berlarilah. Dia nak tahu kenapa baut menjerit. Okey. Apabila terjaga daripada tadi kan dia tersungkur, lepas tu dia pingsan sekejap. Jadi apabila dia terjaga, beruntung terkejut apabila mengetahui baut telah disembelih untuk majlis meraihkan kejayaan itu. Beruntung meraung dan menangis sekuat-kuatnya sambil memeluk baut yang telah mati disembelih tadi. Beruntung memberitahu orang ramai bahawa baut ialah sahabatnya. Okay? Sebab beruntung dia cuma ada 2 orang kawan, tetapi bukan orang, iaitu binatang peliharaannya, iaitu baut dan juga tuyuk. Ayah beruntung memujuknya dengan mengatakan bahawa baut telah berkorban untuknya. Jadi sebab itulah beruntung sangat sedih, meraung, menangis kerana baut telah mati disembelih. Okey. Okey, baik. Apa tema bagi cerita ini ialah persahabatan antara manusia dengan haiwan peliharaan. Kalau kita lihat, kalau kita tahu persahabatan antara manusia, tapi kali ini persahabatan antara manusia ni dengan haiwan, bukan manusia dengan manusia. Okey. Jadi istimewanya cerita ini ialah kerana keakraban setia kawan antara manusia iaitu beruntung dengan haiwan peliharaannya iaitu tuyuk dan juga baut. Okey. Persoalan yang ada dalam cerpen ini ialah kasih sayang terhadap haiwan peliharaan. Jadi kalau kita sayang sangat haiwan peliharaan kita, kalau mati memang kita akan sedih dan sebagainya, betul tak? Okay, seterusnya semangat untuk berjaya dalam pelajaran. Okay, jadi kita perlu ada semangat walaupun berlaku kesusahan macam mana pun. Contoh macam beruntung kena redah sungai, berapa batang sungai, 6 batang sungai, tapi dia tetap berusaha untuk ke sekolah dan akhirnya berjaya mencapai kejayaan dalam peperiksaan darjah 6. Nampak? Jadi dia memberi semangat. Dan dia lihat semangat baut tu yang takut air tapi akhirnya dapat menyeberangi sungai, jadi dia rasa lebih bersemangat untuk belajar. Okay, seterusnya, okay, kita lihat watak utama. Kita ada beruntung iaitu budak seorang murid darjah 6. Okay. Kemudian seorang murid yang sangat pandai, sangat rajin, menuntut ilmu, sangat tabah mengharungi kepayahan, maksudnya dia sanggup meredah sungai untuk pergi ke sekolah untuk belajar, dan seorang yang penyayang, sayang akan haiwan peliharaannya iaitu baut dan juga tuyuk. Okey, seterusnya kita ada watak sampingan, 2 ekor watak sampingan iaitu kita ada baut, seekor kambing, dan juga kita ada tuyuk, seekor kerbau. Okey. Kalau lihat kat sini gambar yang sangat menarik. Okey. Okay, baut ni adalah seekor kambing, mempunyai semangat setia kawan di mana tadi baut tadi mencari, beruntung kan untuk memberitahu bahawa tuyuk tu dia punya tali yang ikat dekat leher dia tu buatnya dia suka bernafas kan. Jadi semangat setia kawan dia kerana dia sayangkan tuyuk ni, jadi dia berusaha mencari beruntung tadi. Dan juga seekor kambing yang gigih berusaha di mana dia berusaha untuk meredah sungai walaupun dia tak suka air. Okay, kemudian tuyuk ialah seekor kerbau. Okay, kemudian dia sangat setia kepada tuannya. Di mana tuannya berada, bersama-sama dengan tuannya iaitu beruntung pergi ke sekolah. Okay, beruntung menaiki tuyuk untuk pergi ke sekolah. Okay, jadi dia sangat setia kepada tuannya. Kemudian seekor kerbau yang gagah dan pantas berlari. Okay, jadi dia sebab tu dia menang dalam pertandingan yang kerbau tu. Pertandingan kerbau apa tadi tu? Pesta lumba kerbau. Jadi dia sangat berlari dengan pantas. Jadi seterusnya kita lihat gaya bahasa yang ada dalam cerpen. Saya ambil gaya bahasa yang mudah pelajar. Iaitu yang pertama ialah simili. Simili ini apabila awak jumpa perkataan seperti, bak, bagai, laksana, umpama. Okay, dalam contoh ni kita lihat halaman 53 dalam buku antologi anda. Dia memandang kecewa ke halaman rumah yang sudah kelihatan seperti tasik kecil. Jadi perkataan seperti ini adalah simili. Kemudian personifikasi. Personifikasi ni ialah satu benda yang menggunakan sifat manusia. Okay, satu benda iaitu kalau kita lihat contoh kat sini, cahaya itu ini adalah benda. Cahaya ni adalah benda. Merayapi. Perkataan warna merah merayapi ni dia menggunakan sifat manusia. Merayapi ni hanya manusia saja boleh buat. Okay, perbuatan merayapi ni hanya manusia saja boleh buat. Iaitu manusia ada kaki kan, jadi dia boleh merayap. Tapi cahaya ini, benda ini menggunakan sifat manusia. Jadi ini kita panggil sebagai personifikasi. Ada dalam halaman 54 buku aktiviti anda. Seterusnya kata ganda. Okay, kata ganda perkataan yang ada, yang perkataan yang digandakan. Okay, ada perkataan sempang kat sini. Menjerit-jerit. Okay, jadi contohnya adalah menjerit-jerit. Dan juga sinkop. Sinkop ni adalah perkataan yang disingkatkan, iaitu perkataan kau.
perkataan asalnya lah engkau. Nak, perkataan asalnya ialah anak dekat sini. Kau lulus nak. Okey, bapa gembira. Ada dalam halaman 62 buku antologi awak. Okey, jadi bila awak nak buat contoh untuk gaya bahasa, awak boleh je tulis perkataan kau, okey, nak. Okey, sama juga kata ganda, tulis saja perkataan, tak perlu tulis ayat yang penuh. Okey, tapi kalau nak tulis ayat yang penuh, boleh pastikan awak gariskan kata ganda tersebut, gariskan singkop tersebut, okey? Gariskan perkataan simile tersebut. Seperti kalau personifikasi yang ini kena dalam bentuk satu ayat. Okey, selesai gaya bahasa, kita pergi kepada nilai dan pengajaran. Jadi saya ambil nilai, kemudian saya terus buat dia punya pengajaran. Okey, nilai keberanian. Siapa yang berani? Iaitu berluntung. Okey, berluntung berani. Jadi nilai dia keberanian. Berani apa? Ketika berhadapan dengan ular. Okey, kemudian kerajinan. Siapa yang rajin? Berluntung. Okey, berluntung rajin. Sebab tu nilai dia kerajinan. Rajin apa? Rajin belajar sehingga memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan darjah 6. Dia dapat 98% pelajar. Paling tinggi dalam kampungnya. Okey, kemudian kerjasama. Apa dia punya pengajaran? Siapa yang bekerjasama? Okey, penduduk kampung saling bekerjasama. Jadi nilainya ialah kerjasama. Bekerjasama apa? Ketika diadakan kenduri kesyukuran di rumah berluntung. Okey, mereka sama-sama membuat kerja. Jadi itu adalah semangat kerja sama. Okey, jadi habis belajar. Cukup setakat ini. Sekian, terima kasih. Jadi selepas ini, selepas awak tonton video, sila jawab latihan yang saya berikan. Dan selepas saja selesai jawab latihan, barulah kamu mengisi kehadiran pada hari ini. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada hari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.